Menerusi video ini, kami akan menceritakan tentang syarat, tanggungjawab dan hukum yang berkaitan dengan jual beli atas talian menurut pandangan Islam. Ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu Nur Amalia, Juni Damia, Farah Amanina, Wan Nur Aisyah dan juga Nur Hazwani Akila. Jual beli ialah suatu akad atau kontrak ke atas pertukaran harta dengan harta bagi tujuan pemilikan secara selama-lamanya. Jual beli berlaku apabila ada pertukaran harta dengan tujuan pemilikan. Demikian juga sesuatu jual beli hendaklah berlaku ke atas sesuatu yang diiktiraf sebagai harta mengikut syarak. Jika dipandang dari sudut sejarah bahawa wujudnya jual beli adalah sama dengan wujudnya masyarakat manusia di alam ini. Oleh kerana kelahiran jual beli adalah berpunca dari keinginan manusia untuk mengendali sesuatu benda yang tidak ada padanya secara pertukaran dengan benda yang ada padanya. Pertukaran ini timbul dari hajat seseorang kepada benda tersebut sehingga ia rela menukar benda itu dengan apa yang dimilikinya. Tanpa jual beli, mesti tidak dapat seseorang itu mengendali sesuatu barang yang bukan haknya kecuali secara mencuri, samun, rompak, meminta dan mengemis. Sejak berzaman-zaman lagi, manusia mengenali jual beli dengan berbagai-bagai cara atau sistem yang sesuai diamalkan mengikut zaman masing-masing dan adat resam tertentu yang membayangkan keperluan dan suasana hidup mereka di zaman itu. Mengikut hasil kajian pakar-pakar ekonomi bahawa jenis-jenis atau sistem asasi bagi jual beli yang lahir di kalangan masyarakat manusia sejak turun-menurun adalah melalui perubahan ataupun peralihan. Perniagaan dalam talian atau lebih dikenali sebagai e-dagang merupakan salah satu medium perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan oleh para peniaga pada ini. Jual beli atas talian juga merupakan sistem perniagaan yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi yang canggih dan talian internet untuk berurusan dengan pelanggan. Selain itu, jual beli atas talian juga melibatkan kegiatan perniagaan yang menggunakan internet sebagai instrumen pemasaran dengan jangkauan potensi jualan seluruh dunia. Secara umumnya, hukum jual beli dalam Islam adalah harus. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Penjual dan pembeli mestilah seorang yang resident iaitu berakal, balik dan mata dalam berkontrak. Seterusnya, pembeli dan penjual hendaklah dalam keadaan tidak dipaksa atau dimanipulasikan oleh orang lain. Sepanjang proses ini berlaku, hendaklah melibatkan dua pihak yang berkontrak iaitu pembeli dan penjual kerana ianya mustahil untuk menjadi seorang pembeli dan seorang penjual dalam satu masa yang sama. Bagi syarat jual beli atas talian menurut Islam pula, barang yang ingin dijual mestilah halal, tidak melanggar hukum dan tidak merugikan mana-mana pihak. Seterusnya, barang yang dijual haruslah jelas dari segi maklumat produk, bahan yang digunakan dan proses pembuatan. Ianya juga tidak boleh menimbulkan keraguan bagi mana-mana pihak untuk menggunakannya. Sebagai contoh, penjual tidak yakin dengan produk yang diniagakannya adakah ianya halal atau tidak halal. Selain itu, transaksi jual beli atas talian harus dilakukan dengan iktikad yang baik dan tiada ada unsur penipuan atau manipulasi sesuatu produk. Contohnya, pihak penjual harus memberi informasi yang jelas mengenai barang yang dijual termasuk dari segi harga, kualiti barang, adakah ianya baik ataupun mempunyai sedikit kerosakan kepada pembeli. Pihak penjual juga perlulah mempunyai pemikiran yang waras dan barang yang diniagakannya hendaklah mempunyai kelebihannya yang tersendiri dan tiada unsur-unsur penipuan seperti menipu dalam proses timbangan barang. Seterusnya ialah tanggungjawab yang harus dilakukan bagi penjual dan pembeli. Yang pertama ialah penjual hendaklah mempunyai sikap yang baik seperti amanah dan jujur semasa proses jual beli dijalankan. Seseorang penjual juga hendaklah memberi perkhidmatan dan layanan yang baik kepada setiap pelanggan. Oleh itu, pelanggan akan lebih percaya kepada penjual dan pelanggan akan berpuas hati dengan layanan yang diberikan. Akhir sekali, penjual hendaklah jujur dalam proses jual beli, tidak kira secara bersemuka maupun secara atas talian. Contohnya,
Penjual jujur dalam proses timbangan barang agar setiap pelanggan mendapat kuantiti barang yang sama dan tidak menimbulkan isu tidak adil dalam proses jual beli. Seterusnya, bagi tanggungjawab pembeli pula. Pembeli seharusnya berwaspada ketika membuat pembelian untuk mengelakkan dari ditipu. Contohnya, pembeli hendaklah menilai kualiti sesuatu barang itu dengan harganya sama ada berpatutan atau tidak sebelum membuat pembayaran. Yang kedua, pembeli hendaklah memeriksa barang yang diterima itu dalam keadaan baik. Contohnya, jika barang yang diterima berlaku kerosakan ataupun pecah, pelanggan hendaklah memaklumkan kepada penjual. Seterusnya, berkaitan dengan hukum jual beli secara atas talian dalam Islam. Secara teori, matlamat jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Maka ianya halal dan sah selagi ia tidak melampau dan mengaut sehingga menipu dan menzalimi golongan pembeli. Kerana setiap yang haram itu satu dosa dan pekerjaannya itu tidak menjadi ibadah. Sebaliknya, maksiat yang merugikan dunia dan akhirat. Islam juga telah mengharuskan jual beli selagi ia tidak bercampur atau tidak mempunyai unsur-unsur penipuan atau lain-lain perkara negatif yang ditegah oleh agama Islam. Hukum jual beli ialah harus dalam Islam sekiranya sempurna rukun dan syarat yang berkaitan dengan jual beli. Dalam hukum Islam pula, jual beli secara talian dibolehkan asalkan ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Selain itu, pembayaran secara atas talian yang menggunakan sistem riba atau bunga tidak dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi, ianya sah di sisi Islam sekiranya sepanjang proses jual beli berlaku, ia tidak menimbulkan isu-isu yang mencurigakan seperti mempunyai aspek penipuan, paksaan atau penyalahgunaan konsep jual beli secara atas talian menurut pandangan Islam. Secara keseluruhan, revolusi jual beli dalam talian telah membentuk satu perniagaan moden yang menghadirkan peluang dan cabaran baru. Kecepatan, keterjangkauan dan kemudahan akses yang diberikan oleh platform perdagangan elektronik telah mengubah cara kita berinteraksi dengan pasaran global. Meskipun demikian, kita tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang kritikal seperti keamanan, privasi dan kepercayaan pengguna. Kita telah menyaksikan bagaimana perdagangan dalam talian dapat memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menjelajahi pelbagai produk dan memudahkan perniagaan di seluruh dunia. Tetapi, cabaran yang muncul terutamanya berkaitan dengan penipuan dalam talian dan kebocoran data menekankan keperluan untuk terus memperbaharui dan memperkuat mekanisme keadaan serta perlindungan hak individu. Selain itu, masa depan jual beli dalam talian juga memerlukan keseimbangan yang bijak antara inovasi teknologi dan keberlanjutan etika bisnes. Inisiatif untuk meningkatkan kesedaran pengguna tentang hak mereka bersama dengan kerjasama antara pihak berkepentingan dapat membentuk ekosistem perdagangan elektronik yang lebih aman dan berdaya tahan. Dengan komitmen terus-menerus terhadap integriti dan keadilan, kita dapat merangkul potensi penuh jual beli dalam talian untuk membentuk masa depan perdagangan yang eksklusif dan adil bagi semua masyarakat.